Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan satu lagi topik yang cukup relevan dengan perkembangan semasa sebenarnya telah pun kita pilih, dan kita akan sama-sama topik ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini menemani saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini ialah Hari RTM ke-75 meneruskan keunggulan. Dan bila saya menerima topik ini, sebenarnya saya anggap ini satu topik yang cukup sentimental dan juga nostalgia sebenarnya kepada saya, kerana saya juga adalah bekas petugas di RTM. Saya memulakan karier saya di RTM sebagai pegawai takbir dan diplomatik, dan kemudiannya menjadi penyelia haiwal awam dan juga penyelia drama, dan kemudiannya penyelia sukan. Jadi banyak kenangan, banyak yang saya pelajari daripada RTM, dan tak sedar rupanya RTM sudah pun berusia 75 tahun, satu usia yang cukup dewasa sebenarnya. Dan ini topik yang akan kita semang-semang secara santai sebenarnya bersama dengan tetamu yang sudah pun berada bersama dengan saya yang berbahagia, Datuk Rozain Idris, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Ini besok 1 April kita menyambut hari RTM ke-75 tu ya. InsyaAllah besok. Bukan April Fool tu ya. Dah jadi kebetulannya pada 1 April, tapi insyaAllah ya 1 April tu satu tarikh yang agak istimewa lah buat RTM. Betul. Dan kepada anda, sekiranya anda juga ingin mengambil kesempatan barangkali untuk mengucapkan ucapan tahniah kepada sambutan hari RTM ke-75, ataupun juga ingin memberi komen-komen yang membina untuk menambah baik prestasi RTM, anda boleh memanggil kami dengan dua talian yang telah pun kami sediakan kepada anda, 032697 9767 dan juga 0326979768. Baik, 1 April ini mungkin hampir-hampir ataupun dah lengkap 6 bulan sebenarnya ya Datuk memegang jawatan sebagai Ketua Pengarah di Jabatan Penyiaran Malaysia. Ketika dilantik sebagai Ketua Pengarah, apa sebenarnya misi dan visi Datuk bila kita bercakap tentang Jabatan Penyiaran Malaysia, bila kita bercakap tentang RTM itu secara khususnya? Itu satu yang agak sukar untuk dibayangkan masa ini. Tapi Alhamdulillah saya dah pun hampir 6 bulan betul, hampir 6 bulan di Jabatan Penyiaran Malaysia atau RTM. Yeah. Dan pertama kalinya bila saya menjejak kaki di RTM untuk kali kedua lah selepas pernah berkhidmat di Angkasa Puri 30 tahun yang lepas. Jadi untuk mencapai visi misi yang baru itu pada saya, itu satu yang agak sukar sikit bila kita baru masuk, unless kita dah lama di situ. Jadi saya memerlukan sedikit masa lah dalam konteks ini. Tapi apa yang saya dapati untuk tempoh beberapa bulan ini ialah memang ada beberapa perkara yang perlu ditambah baik. Misi kita tetap, misi RTM masih tetap untuk meneruskan core business RTM itu sebagai penyampai ataupun menjadi lidah rasmi kerajaan, kerajaan. Kita selain daripada kita menjaga ataupun memberikan apa yang rakyat perlukan. Itu biasa daripada dulu sehingga kini itulah matlamat utama, dan kita akan kekal core business kita. Tapi apa yang kita perlu lihat ialah kita perlu menyaingi apa yang berlaku di sekarang. Kita perlu menikmati cabaran. Kita perlu melihat RTM ini berjalan seiring dengan senario penyiaran yang telah berubah wajah. Betul. 75 tahun dulu dengan sekarang ini sudah banyak perbezaannya, baik dari segi radionya, TV-nya, dan sekarang ini kita ada lagi platform-platform lain yang mungkin itu. Jadi kita kena melihat untuk RTM maju ke hadapan. Apa yang saya melihat, dan kita perlu berjalan seiring dengan perkembangan semasa ini. Kalau saya suka bila Datuk sebut tentang senario penyiaran semasa tu ya. Zaman saya di RTM dulu hanya RTM sajalah. Orang lain orang-orang penonton-penonton tak ada pilihan nak tengok program-program TV, mereka akan buka channel RTM saja. Radio pun begitu, tetapi kemudiannya timbul perubahan yang cukup drastik, munculnya TV3 selepas itu, kemudiannya kita tahulah Astro pun dah begitu banyak saluran-saluran hiburan dan sebagainya. Jadi ini semua memberikan satu perubahan yang cukup besar dalam senario penyiaran di negara kita. Apakah Datuk melihat bahawa RTM juga menganggap ini satu cabaran yang cukup hebat, dan apa yang perlu dilakukan ataupun telah dilakukan oleh RTM dalam menyesuaikan diri dengan cabaran dan juga permintaan penyiaran semasa itu?
Saya akui lah dalam industri penyiaran ini dia saingannya amat ketir lah saya rasakan. Saya sebut tadi tentang Astro, tentang TV3, okay. Dan kita juga ada lagi pemain-pemain baru yang terlibat Series TV, Awesome TV, TV Sarawak misalnya. Dan itu satu cabaran yang RTM terpaksa terima hakikat ini. Bidang ini, industri ini memang ramai peminat lah, ramai peminat. Jadi cumanya bezanya antara RTM dengan syarikat-syarikat ini ialah dia lebih pada commercial entity, dan the bottom line-nya is basically adalah apa kata orang tu dollars and cents. Okay? Tapi bila RTM ni kita ada peranan lain. Peranan kita adalah untuk menyampaikan kata orang tu maklumat atau menyampaikan apa-apa hasrat dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. Itu kita punya motif. Cumanya yang jadi kekangan pada kita ialah audiens kita adalah audiens yang sama, baik daripada media TV, baik daripada Astro dan sebagainya. Kita punya audiens kita adalah 30 juta rakyat Malaysia yang ada ini, dan kita menumpukan kepada orang-orang ini. Dan sebagai RTM kita melihat ini, tanggungjawab kita agak sukar kalau dia tidak melihat kita. Jadi apa yang kita perlukan ialah kita perlu kita belum seiring dengan apa yang berlaku. Separuh daripada majoriti penduduk Malaysia basically dalam umur yang agak lama, macam kita agak berhebat. Yang ini mungkin masih lagi melihat TV, masih lagi mendengar radio contohnya. Tapi kita juga ada generasi kita yang lain, separuh lagi penduduk Malaysia ni generasi yang muda ini, yang lebih kata orang tu savvy, yang lebih kata orang lebih senang, mudah menggunakan peranti-peranti yang moden, media-media baru dan sebagainya. So yang ini kita kena lihat. Jadi apa yang kita RTM sedang buat sekarang ni, kita tidak hanya memberikan tumpuan pada radio, program radio kita yang kita tambah baik, program TV kita yang kita tambah baik dengan program kandungan dan sebagainya. Kita juga memasuki media baru, platform yang baru ini, supaya kita juga dapat menarik golongan-golongan muda ini sama untuk kita sebarkan maklumat kita. Dalam konteks itu, dalam menggunakan platform-platform baru di media-media baru inilah kita juga apa kata orang tu, menyalurkan maklumat, menghebahkan maklumat kerajaan dan sebagainya, supaya mereka juga dapat memaknai bersama sebagaimana orang-orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih veteran yang melihat TV dan radio, melihat TV dan juga melihat radio ni tadi. Ada pandangan dan juga pendapat yang bermain di luar sana tu, ya, terutamanya di kalangan mereka yang meminati radio dan televisyen. Mereka menganggap bahawa RTM macam kami jugalah di Bernama TV ini adalah milik kerajaan. Dan itu dikatakan antara cabaran yang cukup hebat, kerana kita harus memenuhi apa yang dikehendaki oleh kerajaan semasa dan sebagainya. Jadi apakah secara ikhlasnya, apakah Datuk Rozain melihat bahawa itu mungkin antara faktor-faktor yang mungkin menyekat sedikit kreativiti penyiar-penyiar yang berada di RTM, yang berada di Bernama dalam usaha untuk cuba melakukan sesuatu yang dianggap sebagai the new media dan sebagainya? Saya tidak melihat itu sebagai satu kekangan yang besar. Kita akui sebagai agensi kerajaan, sebagai media kerajaan, kita memang ada tanggungjawab yang tentu tadi itu. Itu kita tak lari daripada itu. Sebab itu kalau kita melihat di RTM, kita ada menjadikan saluran. Dulu kita start dengan TV1, dan kita ada TV2, dan sekarang ni kita ada lagi 2-3 saluran yang baru. Jadi tumpuan kita bagi memastikan kita tidak terkeluar ataupun tersasar daripada tanggungjawab kita itu. Kita menetapkan ataupun contohnya TV1 sekarang ini sebagai saluran informasi kita, di mana segala maklumat dan sebagainya memang kita letakkan di situ. Kalau rakyat ingin mendapatkan maklumat dan sebagainya, apa yang dibuat oleh kerajaan masa kini atau agensi kerajaan yang lain, dasar-dasar kerajaan, aspek-aspek ekonomi pembangunan yang perlu kita maklumkan kepada rakyat di luar sana, macam kempen-kempen yang kita buat sekarang, even dalam konteks kita mengajak rakyat kita seluruh
dalam konteks menangani isu COVID-19 dan juga jangan takut untuk kita mengambil imunisasi dan sebagainya vaksin ini. Jadi kita menggunakan saluran TV1 tu contohnya untuk kita sebarkan maklumat tu. Tapi kita faham rakyat juga inginkan satu hiburan dan sebagainya. Di TV2 kita mengadakan program-program berbentuk hiburan, contohnya drama bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan sebagainya, termasuk juga hiburan-hiburan yang seperti konsert sebagainya. Jadi yang ini jadi rakyat boleh memilih. Tapi dalam masa kita menyediakan program-program hiburan dan sebagai entertainment ini, kita juga menyelitkan juga unsur-unsur dan katakan khidmat awam, pesanan-pesanan kerajaan tentang apa yang patut dilaksanakan. Itu antara yang kita buat. Tapi memang kita ada yang kita buat sekarang ini dalam konteks perubahan kita di RTM ialah kita nak yang kita sebutkan, kita ada niche saluran atau niche programming kita panggil. So, salah satu tu lebih menumpukan pada maklumat dan dasar-dasar kerajaan. Itu maksudnya informasi itu. TV2 contohnya dia lebih pada hiburan, pada entertainment yang lain. Dan kita ada TV OK. Kalau saudara maklum TV OK. Yang ini lebih pada lifestyle dan sebagainya. Dan kita juga insya-Allah kita dah ada saluran berita. Yang ini saluran berita ni memang apa yang kita katakan yang dia 24 jam. So saluran berita ni kita ada program-program berkaitan dengan berita, hal ehwal semasa, bual bicara dan sebagainya yang kita yang juga memaklumkan ataupun membicarakan tentang maklumat dan apa-apa perjalanan ataupun eksplorasi kerajaan masa kini dalam kita menghadapi suasana yang berada di negara kita lah dalam berbagai aspek ekonomi, bisnes, alam sekitar for that matter dan juga dalam keadaan kita kesihatan dan sebagainya. Bila Datuk sebut tentang saluran berita, izinkan saya mencelah sedikit di sini tu. Apabila ianya diwujudkan, belum lagi diwujudkan tu akan diwujudkan mungkin pada 1 hari bulan April nanti ataupun esok sebenarnya, tetapi tidakkah kewujudan saluran berita ini juga akan menjadi sama seperti apa yang dibuat oleh bernama TV sebagai satu contoh yang baiklah. Tidak, itu akan menjadi saingan juga di antara kami dan juga RTM nanti. Okey. Saluran berita ni just makluman memang kita dah rasmi pun. Sebenarnya dah sedia ada saluran berita ini yang kita bersiaran di My Preview lah ya. Dan dah dilancarkan pada tahun lepas saya pada bulan Mei atau Jun tahun lepas. Jadi dalam konteks menyiarkan berita, saya rasa kita tidaklah kata orang nak compete dengan apa yang kata-kata brothers ni kan. Macam kita faham RTM juga jenis kerjaan begitu juga dengan bernama. Tapi hasrat kita bukanlah untuk itu. Cumanya kita kata bila kita ada saluran berita ni kita lebih what we can say is kita ada niche programming yang sebut tadi itu. Maknanya kalau boleh semua saluran atau perkara-perkara program-program berkaitan dengan berita hal ehwal semasa itu kita letakkan di satu saluran. Jadi jika audien luar sana inginkan maklumat, maklumat berita dan sebagainya, dia boleh hanya buka ataupun melihat pada saluran ini dan dia boleh dapat 24 hours in fact kalau kita kata 24 jam saluran ini bersiaran. Saluran ini bersiaran dan dia boleh dapat maklumat tu dari segi warta beritanya, dari segi program-program bicaranya dan topik-topik yang kita bincangkan dalam itu kerana saluran ini. Dan saya tidak melihat ini sebagai satu yang bersaing lah. Pada saya ini satu yang kita cuba bawakan segi pembaruan kita buat untuk RTM dengan niat bukan untuk bersaing dengan orang lain, tapi pada kita satu pembaruan yang saya sebut tadi itu niche programming kita supaya kita rakyat boleh memilih ikut selera masing-masing. Jadi kalau dia nak tengok berita, bukalah saluran berita. Kalau nak tengok lifestyle dan sebagainya, dia boleh buka saluran OK. Kalau dia nak berita-berita maklumat-maklumat terkini, dan dia boleh ke TV1. Kalau dia nak ikut hiburan dan sebagainya, dan dia ada TV2 untuk hiburan dan sebagainya. Berkemungkinan tak tu? Ini saya terfikir dengan tiba-tiba lah. Barangkali apabila saluran berita ini dilancarkan sepenuhnya nanti, berkemungkinan tak mungkin saluran berita RTM dan juga bernama TV mungkin boleh bekerjasama, berkongsi pendapat dan pandangan dan juga berkongsi rancangan-rancangan supaya ianya menjadi lebih meriah, lebih colourful dalam bahasa yang mudah. Saya memang setuju atau saya menggalakkan kalau kita boleh bekerjasama antara RTM bernama dan in fact pada saya tidak ada masalah pun kalau kita nak berkolaborasi dengan lain-lain agensi penyiaran yang lain, TV Sarawak contohnya, ataupun even dengan media Prima dan juga Astro. Dalam banyak hal juga kita bekerjasama. Contohnya yang paling mudah sekali bila kita menyiarkan ucapan Perdana Menteri contohnya. Biasanya kita akan bagi
feed pada badan-badan penyiaran lain. So, untuk dia juga bersama-sama ada audiens dia tak tahu RTM contohnya, dia tengok Astro, dia tengok TV3 misalnya, Media Prima, atau dia tengok TVS dan sebagainya. Jadi itu secara tak langsung dia membantu. Jadi pada saya kalau dengan bernama tadi dalam konteks itu betul, mungkin ada program yang kita boleh share dari segi kontennya, apa mungkin yang bagus di bernama itu mungkin kita tak mampu sebagai kita agensi kerjaan. Tadi kita ada kekangan yang saya sebut tadi, dari segi kewangan contohnya, dari segi manpower kita, dari segi kelengkapan studio dan sebagainya. So mungkin konten yang ada di bernama boleh kita berkongsi bersama di RTM, dan konten RTM kita boleh juga berkongsi sama dengan di bernama untuk disiarkan. Saya rasa itu tidak jadi isu besar. Sesuatu yang harus kita salute sebenarnya, peranan yang telah pun dimainkan oleh RTM khususnya ialah ketika negara dilanda oleh COVID-19 dan kemudiannya kita menghadapi masalah PKP, rakyat merasa gelisah, tetapi setiap hari mereka sentiasa mendapat maklumat-maklumat terkini daripada RTM secara langsung tentang apa yang sedang berlaku. Jadi apakah pada pandangan Datuk bahawa inilah sebenarnya satu sumbangan yang cukup efektif yang telah dilakukan oleh RTM selaku saluran media kerajaan ini? Saya rasa itu bukan, ialah efektif, penting itu terpulang pada macam mana individu melihat atau audiens melihat itu, tapi saya melihat itu tanggungjawab tanggungjawab RTM sebagai media rasmi kerajaan untuk melaksanakan, untuk kita mewar-warkan apa perkembangan terkini tentang pandemik ini, tentang apa yang tindakan-tindakan yang perlu dan sedang diambil oleh kerajaan bagi kita menangani masalah ini bersama-sama. Jadi saya rasa itu bukan hanya itu adalah tanggungjawab yang saya sebut daripada awal tadi. RTM wujud sejak 75 tahun dulu sampai sekarang ini. Antara bisnes tanggungjawab kita yang paling utama adalah sebagai agensi penyiar kerajaan, dan kita menghebahkan maklumat-maklumat demi membolehkan kerajaan masa ini berfungsi dengan baik, dapat melaksanakan hasrat dan dapat melaksanakan dasar-dasarnya dengan berkesan. Okey, berbalik kepada sambutan hari RTM yang ke-75 nantilah pada 1 hari bulan April, iaitu esok. Apa program-program yang telah pun disusun atur oleh pihak Datuk? Okey. Banyak bila kita bercerita tentang sambutan 75 tahun ni, kita tidak hanya menyambut di Angkasa Puri saja atau di HQ di pejabat. Kita juga di peringkat stesen-stesen negeri juga, RTM negeri juga membuat ada program-program sambutan masing-masing. Tapi saya bercerita di esok apa yang akan berlaku selain daripada perasmian pelancaran sambutan kita yang ke-75. Kita akan ada ucapan daripada Menteri Komunikasi dan Multimedia, itu dah semestinya. Kita ada juga ucapan daripada Perdana Menteri, yang mau Perdana Menteri. Dan pelancaran ini yang akan disiarkan besok, dia akan berlaku serentak di semua lokasi RTM yang ada di stesen negeri dan sebagainya. Jadi itu akan berlaku di samping itu kita juga ada pelancaran logo baru RTM, insya-Allah Kita juga ada pelancaran logo untuk stesen-stesen negeri yang baru. Ini kita nak create new feel, apa yang baru. Jadi 75 tahun kita cuba menerjemahkan atau kita memberikan satu yang berbeza, satu yang baru daripada yang sebelum inilah. Hopefully harapan saya ialah dia menerima, audiens di luar sana, pendengar di luar sana dapat menerima perubahan-perubahan yang cuba kita laksanakan di RTM. Dan juga insya-Allah kalau tidak ada aral, kita mungkin juga akan melancarkan saluran sukan kita. Itu saluran sukan. Dan juga kita juga bekerjasama dengan Syarikat Pos Malaysia, dan kita juga ada pelancaran stem khas besok. Stem khas ulang tahun RTM ke-75. Pada hari Sabtu nanti kita ada konsert tribute RTM, dan juga kena ingat bersambutan 75 tahun RTM ni juga, dia bersekali juga dengan sambutan 60 tahun orkestra RTM. Itu satu yang orkestra kita lah, ada orkestra yang antara yang paling lama saya rasa, ataupun yang paling lama saya tak pasti, tapi di Malaysia ini tidak ada lagi orkestra yang seusia 60 tahun kecuali orkestra RTM.
Dan untuk juga kita ada satu lagi program yang saya rasa ini juga tunggu-tunggu adalah program forum perdana yang kita siarkan serentak, ya, kan dilaksanakan serentak di 15 lokasi ATM, stesen ATM lah, sama ada di Angsapuri dan juga di negeri-negeri. Okey Tok, kita akan sambung lagi sebentar saja lagi, tapi seperti biasalah kita diarah untuk berehat dulu buat seketika, tapi kembali nanti. Saya tertarik hati dengan saluran sukan tu, kerana ini pun merupakan sesuatu yang cukup dekat dengan hati saya. Jadi berkemungkinan jugalah mungkin saluran sukan ini akan memikirkan untuk memanggil semula bekas pengulas-pengulas sukan yang lama, tetapi masih lagi boleh sebenarnya membuat ulasan-ulasan sukan. Jadi ini satu pertimbangan yang agak menarik jugalah, tapi ini hanya pandangan saya. Tetapi kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kita akan berehat dulu buat seketika, dan saya percaya anda juga mungkin ada pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan bersama dengan Dato' Rozan Idris yang berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Jadi jangan lupa gunakan dua talian yang telah pun kami sediakan kepada, saya ulangi lagi, 0326979767 dan juga 0326979768. Kita berehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang sambutan Hari RTM ke-75, meneruskan keunggulan, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu di studio, iaitu yang berbahagia Datuk Rozan Idris, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia. Dan kami mohon maaf, mungkin ada sedikit gangguan ataupun kesukaran kepada anda untuk memanggil kami, kerana saya tahu banyak penonton-penonton yang ingin mencuba untuk memberi pelbagai pandangan dan juga pendapat. InsyaAllah pihak kami sedang mencuba sebenarnya untuk menyelaraskan semula supaya membolehkan anda untuk membuat panggilan ke studio. Baik, kita kembali semula berbincang tentang apa yang sedang berlaku sekarang ini. Dari segi rating, ini pun sesuatu yang menarik juga lah. Mungkin dulu ketika RTM tidak ada competitors, memanglah rating RTM sentiasa berada di tempat yang teratas. Tetapi sekarang ini, apakah Datuk melihat bahawa walaupun pada satu ketika agak merosot, tetapi sekarang ini mungkin penonton-penonton sudah mula mendapat semula keyakinan bahawa sesungguhnya RTM adalah merupakan satu saluran yang perlu ditonton oleh rakyat Malaysia sebenarnya? Saya sebenarnya memang mengharap begitulah. Seperti saya sebut pada peringkat awal tadi, bila kita menceritakan tentang population atau penduduk Malaysia ini, kalau kita lihat dari segi program tadi, kalau kita program kita cuma ada 6 saluran atau 5 saluran yang sedang berkeudara sekarang, berbanding kalau kita melihat pada Astro yang ada lebih kurang 200 channel contohnya, ataupun Media Prima yang ada. Dan di samping itu kita juga ada tadi yang saya sebut tadi, stesen-stesen lain yang mungkin ada tarikan ataupun peminat masing-masing. Jadi saya rasa dari segi rating memang untuk segi program tu bergantung pada audiens. Saya tak nak kata sama ada kita ada menerima satu rating yang tinggi untuk program-program kita. Tapi apa yang menjadi harapan saya ialah luasannya kita menyajikan satu, contohnya kalau kita mengatakan tentang berita ataupun informasi yang kita berikan, kita memberikan satu berita yang yakini betul, yang sahih. Kita mendapat maklumat kita pasal kerjasama kita dengan agensi kerajaan lain, kementerian lain. Jadi maklumat yang kita siarkan di ATM basically ada maklumat yang kita terima daripada primary source kita sendiri. Jadi itu kelebihan ATM ada berbanding dengan mungkin berbanding dengan stesen penyiar yang lain. Jadi dari segi itu, kalau saya bagi pihak saya, kalau saya nak dapatkan maklumat yang amat diyakini atau amat yang pastinya, saya akan melihat ATM. Begitu itu. Dari segi hiburan, contohnya kalau kita TV1 atau TV2 yang kita menyiarkan atau menawarkan siaran-siaran untuk hiburan dan sebagainya, sama ada filem-filem Inggeris, blockbusters ataupun Korea, Turki dan sebagainya lah. Ini sudah menjadi bukan hanya di ATM, di stesen lain pun sama. Jadi kita melihat di sini ialah siapa peminat kita. Kalau peminat kita terlebih minati contoh cerita Turki misalnya, dia akan melihat ATM. Jadi kita competition kita hanya berdasarkan kepada apa yang kita siarkan di situ dan sebagainya. Dari segi rating tu ada masanya dia tinggi, ada masanya dia akan rendah, turun bergantung pada apa kandungan yang kita siarkan di program yang kita siarkan di dalam channel-channel kita. In terms of credibility,
credibility ini pun sesuatu yang penting juga dipikirkan secara serius sebenarnya. Kita tahu kalau kita bercakap tentang program-program daripada saluran kerajaan, kredibelnya memang berada di tempat yang tertinggi sebenarnya. RTM terutamanya dia tidak akan menyiarkan berita-berita yang tidak pasti, berita-berita yang mungkin tidak sahih dan sebagainya. Hanya semata-mata untuk menarik penonton. Jadi apakah Datuk berpuas hati sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh RTM dalam menjaga kredibiliti siaran program-program RTM secara keseluruhan? Pada saya setakat ini saya amat yakin dan sangat berpuas hatilah. InsyaAllah, alhamdulillah setakat ini kita tidak ada masalah pada segi memastikan maklumat yang kita berikan itu ada maklumat yang sahih, maklumat yang tepat. Itu yang saya selalu mengingatkan section berita kita ataupun anak buah saya di bahagian berita hal semasa contohnya, wartawan yang keluar dan sebagainya, pastikan maklumat ini adalah maklumat yang kita verify dulu. Kita dapat itu kita verify dulu dengan pihak-pihak yang berkenaan, pihak-pihak yang bertanggungjawab atau pihak-pihak yang boleh memberikan kepastian itu adalah yang betul. Jadi hubungan kita dan konteks tadi itu sebab saya kata tadi, hubungan kita dengan pihak-pihak yang berkenaan ini, dengan jabatan kerajaan, dengan kementerian-kementerian, khasnya bila maklumat ini dengan unit komunikasi korporat di kementerian atau di jabatan itu kita amat jaga supaya bila kita mendapat sesuatu itu kita dapat maklumat itu daripada pihak-pihak ini yang pastinya bukan satu maklumat yang tidak tepat lah. Jadi itu yang memastikan kredibiliti kita itu sukar untuk kita disangkal oleh orang lain. Jadi kita boleh seperti moto kita ataupun tagline kita, berita sahih hanya di RTM contohnya itu. Jadi kita boleh berpegang pada moto bagian awal ataupun berita awal semasa yang kita ada sekarang. Bila kita bercakap tentang credibility ini pun saya nak berkongsi satu isu yang bagi saya cukup penting sebenarnya, Datuk, ya. Sudah ada suara-suara di luar sana, dah lama sebenarnya suara-suara ini dilontarkan, bahawasanya walaupun RTM itu sendiri adalah saluran kerajaan, tetapi tidakkah masanya sudah sampai di mana RTM juga harus membuka pintu mereka kepada parti-parti yang bukan dalam kerajaan misalnya, juga untuk menyatakan pandangan dan pendapat mereka, dan ini sebenarnya telah pun dibangkitkan dari masa ke semasa. Jadi apakah Datuk beranggapan bahawa masanya sudah sampai di mana approach dan juga pendekatan stesen-stesen TV kerajaan sendiri harus memberi ruang dan peluang kepada semua pihak untuk menyuarakan pandangan dan juga pendapat? Saya berpegang pada prinsip saya ialah setiap orang individu mempunyai hak untuk berbicara, untuk menyuarakan pandangan dia lah. Tapi pada saya, kalau pandangan itu satu pandangan yang umum, satu pandangan yang universal, yang tidak dia yang kepatian dan sebagainya, pada saya itu kita boleh terima yang itu. Tapi yang kita khawatiri keadaan ini bila kita ada individu ataupun mana-mana pihak yang mungkin menggunakan kesempatan itu, yang itu bila rancangan-rancangan begini yang kita sukar nak especially atau terlebih lagi kalau rancangan seperti live begini kan. Jadi kita susah nak kontrol keadaan situ. Jadi dalam keadaan-keadaan ini mungkin kita bukan kata kita tidak boleh, tapi buat masa ini mungkin kita kena lebih teliti dan kita kena lebih berhati-hati dalam konteks itu. Kita tidak mahu nanti RTM disalah-artikan maksudnya, ataupun RTM dianggap kata orang tu pro kepada satu-satu pihak ataupun daripada satu pihak yang lain. Kita juga tidak mahu. Kita mahu melihat RTM sebagai penyiar ataupun dari kerajaan, dan kita bersifat kata orang tu neutral dalam konteks kita menyampaikan berita, memberi peluang pada individu ataupun siapa-siapa saja, asalkan saja maklumat pandangan itu adalah berbentuk yang umum, yang universal, yang demi kepentingan untuk umum rather dan demi kepentingan satu-satu pihak atau satu-satu khas tertentu misalnya. Itu kita mungkin suka sikit. Jadi kita masih ada lagi dari segi itu pertimbangan lah dalam kita membenarkan perkara-perkara ini. Tapi ada tak permintaan daripada parti-parti pembangkang khususnya yang juga ingin mendapatkan slot daripada RTM untuk mereka dipanggil, diwawancara dan sebagainya itu sejak Datuk memegang jawatan sebagai ketua pengarah? Setakat ni saya tidak pernah lagi diminta ataupun ada permohonan di pihak-pihak itu. Belum ada lagi. Okey, kita nak sentuh juga tentang radio tu. Ini pun satu saluran yang sekarang ini menghadapi satu perubahan yang cukup besar. Pada satu ketika memang
RTM, radio di RTM itu adalah merupakan satu perkara ataupun satu saluran yang cukup menggembirakan rakyat. Tetapi sekarang ini bila kita lihat radio RTM itu sendiri, walaupun ada pelbagai radio di RTM itu, tetapi dari segi presentation, dari segi persembahan kalau dibandingkan dengan radio-radio swasta yang ada sekarang ini, apakah Datuk melihat itu juga merupakan satu cabaran dan perlu diberi perhatian oleh mereka yang mungkin terlibat dalam tugas-tugas di radio dan sebagainya tu? Okey, radio kalau di RTM ni dah lama. Dia dah berada bertapak dia dah sejak tahun 1946 lagi. Itu sebabnya kita boleh kata 75 tahun kita panggil daripada radio mula berada di bertapak di tanah Melayu. 1946 kita dah ada radio. Dan dulu asal radio ialah untuk menyampaikan maklumat secara itu dan sebagainya lah. Cuma dalam keadaan sekarang ini pada saya radio masih lagi dia memang ada, kata saya, maksud saya memang ada pendengar yang setia. Memang dia mengharapkan radio. Kalau di peringkat kawasan-kawasan di pedalaman contohnya di Sabah Sarawak, in fact di Sabah Sarawak kita ada beberapa channel tempatan ataupun kita terpanggil stesen daerah yang kita gunakan juga bahasa-bahasa tempatan, bahasa daerah, Iban contohnya, Kadazan contohnya, yang kita ada di sana, untuk memastikan sebagai satu tarikan pada penduduk kawasan sekitar. Itu satu. Keduanya untuk bolehkan kata orang tu maklumat kita disampaikan. Kerana kadang-kadang ada penduduk-penduduk sebenarnya yang di kawasan-kawasan pendalaman yang begini, dia mungkin tidak arif atau kurang fasih dalam bahasa kebahasaan, bahasa Melayu atau bahasa Inggeris atau logat-logat yang lain. Jadi di dalam konteks di negeri lain juga, di Kelantan contohnya, ataupun di Perak misalnya, juga ada kita amalkan ataupun program-program yang menggunakan bahasa logat daerah sebagai satu untuk menarik penduduk. Bottom line kita tadi, seperti saya sebut tadi, adalah itu untuk menarik seramai mungkin pendengar di luar sana, audiens di luar sana untuk mendengar kita. Jadi kalau dia dengar kita dan kita baru kita dapat mampu menyebar luaskan maklumat tadi itu. Jadi pendekatan ini kita laksanakan from time to time, dari semasa ke semasa. Di samping itu juga kalau platform media baru yang saya sebut pada awal tadi, kita ada yang kita panggilkan RTM Click. Jadi metode yang internet itu, saya galakkanlah rakyat di luar sana atau pendengar di luar sana untuk register kepada kita. Dan sini kita ada, dia boleh akses kepada semua program-program RTM TV RTM dan juga program radio RTM. Kita ada 24 stesen radio RTM sekarang ni yang boleh diakses melalui RTM Click. Di samping program-program yang lain lah, yang kata orang kalau kita ada video on demand dan sebagainya, kita ada juga di RTM Click ini. Jadi mana-mana pihak yang terlepas peluang melihat dan sebagainya, dia masih boleh repeat, tengok ulang semula, cari balik mana-mana program-program yang diminati untuk dilihat semula. Even drama-drama yang lama, siaran-siaran ataupun kata orang tu telemovie yang lama yang pernah disediakan di RTM 2, 3, 4 tahun yang lepas, masih juga boleh didapati dalam di RTM Click. Percuma tu ya? Ya, percuma. Perlu diregister dan is a internet based. Kita type je RTM Click and you get one and then you have to register first. Setakat ni subscribers dah ramai tu? Ramai subscribers ni, saya tak ada detail tapi memang ramai. Dan dia mudah. Kat mana-mana pun kita boleh pakai peranti smartphone dan sebagainya, kita dah boleh akses. Jadi tak perlu kan kita ada duduk di rumah dan sebagainya kan. Jadi bila on the go, dalam kereta ataupun kita di tempat-tempat di mana-mana saja sebenarnya, kita boleh, asal ada akses internet itu, kita boleh akses RTM Click. Dan juga kalau dalam musim apa kata orang tu, persidangan parlimen contohnya, juga boleh diakses melalui RTM Click. Dewan Rakyat juga Dewan Negara. Okey, satu lagi perkara yang saya nak dapatkan pandangan daripada Datuk lah. Ini tentang pusat latihan Institut Penyiaran Tun Abdul Razak ataupun IPTA. Dulu ianya merupakan pusat latihan yang dikatakan cukup efektif sebenarnya dalam usaha untuk mendidik dan juga memberi pengalaman-pengalaman baru kepada penyiar-penyiar, bakal-bakal penyiar dan sebagainya. Jadi apakah Datuk melihat bahawa peranan yang dimainkan oleh IPTA ataupun pusat latihan Institut Penyiaran Tun Abdul Razak ini masih lagi relevan dengan perkembangan semasa itu, ataupun apa perubahan baru yang dilakukan?
Itu saya minta maaf dari segi program yang ada di situ lah. Tapi saya percaya mungkin bukan orang yang tepat untuk menjawab soalan ni. Tapi saya percaya IPTA sekarang ni juga mengikuti perkembangan semasa. Saya rasa jadi apa keperluan bidang penyiaran atau bidang penerangan yang yang perlukan dalam suasana sekarang ini. Saya pasti kursus-kursus yang diadakan atau dianjurkan oleh IPTA sekarang ini akan menjurus kepada perubahan-perubahan sedemikian lah. Cumanya saya buat masa ini saya difahamkan dia lebih tertumpu kepada RTM dan kepada Jabatan Penerangan dan juga ataupun agensi-agensi yang seumpama RTM dan sebagainya. Mungkin pada saya melihat begini, dalam konteks sekarang ini, dalam kita menggalakkan ataupun kita nak kata orang tu meningkatkan kompetensi atau profesionsi pengiat-pengiat seni, kita lihat dalam industri kreatif ini, ya, saya ragap itu, kita procure, kita peroleh banyak drama-drama swasta, program-program hiburan swasta dan sebagainya yang dibagi sebagai konten kita dari RTM. Jadi kita memberi peluang pada pihak seni di luar sana itu untuk dia menyumbang kepada RTM dari segi konten itu. Jadi dia melibatkan banyak pihak, ya, dari segi penerbitnya, dari segi juru kameranya, dari segi juru audionya. Mungkin dalam apa yang saya melihat di sini, mungkin IPTA boleh menganjurkan program-program ataupun kursus-kursus di mana kita memberi sertifikat pada pihak-pihak di luar ini supaya dia bila ada production house atau penerbit yang di sana memerlukan untuk menerbitkan satu rancangan atau program dan sebagainya, dia boleh mengambil individu-individu ini yang sudah mempunyai kemahiran dan sijil yang dia memang layak untuk seperti kameraman tadi atau juru audio tadi atau sebagainya lah, yang kita kata di belakang tabir itu. Jadi ini salah satu yang mungkin yang IPTA mungkin melihat untuk expand dia punya rather dan hanya tertumpu kepada jabatan seperti RTM ataupun penerangan dan sebagainya. Inisiatif yang mungkin boleh difikirkan selain daripada yang disebut tadilah, untuk mengikuti perkembangan terkini, teknologi yang terkini dan sebagainya, itu memang salah satu daripada yang kita suka tak suka dalam suasana sekarang ini. Kita kena upskill, kita kena reskilling dan sebagainya, staff yang kita ada atau pegawai kita ada di RTM sekarang. Di samping itu, pada saya dia perlu melihat sedikit lebih jauh sikit di keluar itu, kerana di luar sana penggiat-penggiat seni ada yang belajar melalui pengalaman, kan, kata orang tu try and error kind of thing, rather dan dia mempunyai satu sijil kemahiran sebenarnya, bagaimana nak tengok gambar, macam mana nak tengok dan sebagainya. Itu saya mendengar. Okey, kita berehat kali terakhir dan kembali nanti walaupun masa semakin suntuk, tapi ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio yang berbahagia, Datuk Rozayan Idris, iaitu Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia. Kita rehat kali terakhir. Baiklah, kami berterima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang sambutan hari RTM ke-75, meneruskan keunggulan. Baik, sesuatu yang penting jugalah dalam perjalanan tadi pun, bila rakan-rakan tahu bahawa saya akan bertemu dengan Datuk Rozayan Idris, mereka kata, Syekawi tolonglah tanya. Ini wakil-wakil daripada production houses, mereka yang ingin menyumbang ataupun menerbitkan program-program untuk RTM dan sebagainya. Mereka kata terlalu sukar dan sebagainya. Mungkin mereka tak faham agaknya peraturan yang telah pun ada di RTM, bagaimana mereka boleh menyumbangkan sumbangan ataupun program-program, menerbitkan program-program untuk RTM khususnya. Okey, saya amat berterima kasih lah, saya sangat mengalukan jugalah proses-proses di luar sana yang berminat untuk menyumbang kepada RTM dan bentuk kandungan, sama ada dalam bentuk telemovie atau mungkin dalam bentuk drama swasta atau dalam program lain lah, mungkin majalah, dokumenter dan sebagainya. Kita kena sebagai agensi kerajaan, itu satu ya. Kita tertakluk pada banyak, itu bezanya kita dengan mungkin yang penyiaran swasta, TV Astro ataupun
Bila kita penyiar kerajaan, walaupun masa sebut tadi itu kita ada konten hiburan yang kita nak menarik orang itu, ya. Jadi kita memerlukan konten-konten yang saya harapkan konten-konten berkualiti lah, ya, daripada dia dan RTM dengan seperti agensi kerajaan lain, kita biasanya kekangan biasalah segi keuangan dan sebagainya itu satu, dari segi kekuatan semua manusia yang ada aspek itu memang biasa di semua mana-mana agensi kerajaan pun. Jadi saya tidak mahu bicara tentang itu. Jadi apa langkah option yang kita ada ialah kita procure ataupun kita peroleh kandungan ataupun hasil-hasil yang dikeluarkan oleh production house di luar sana. Cumanya di luar sana itu ada ramai production house. Itu. Dan sebagai sebut tadi, bila kita ada limit resources lah, limited resources. Tadi kita ada punca ataupun peruntukan kewangan yang terhad, ya. Jadi kita tak dapatlah nak memberi peluang pada semua orang. Jadi apa yang kita terpaksa lakukan ialah kita buat satu yang kita panggil proses pitching tadi itu, di mana kita keluarkan iklan, kita nyatakan kita punya term of reference atau keperluan kita, apa program yang macam mana kita nak kan, dan kita open kepada, kita terbuka kepada mana-mana production house yang ada di luar sana untuk memberikan proposal cadangan ni dan untuk kita nilai. Jadi ini proses yang kita buat. Ada panel khas yang akan melakukan. Ada panel khas, panel dalaman orang RTM sendiri, macam penerbit yang sudah pengalaman di RTM sendiri, termasuk juga kita juga melibatkan pakar-pakar apa kata orang tu, penggiat industri di luar seperti Aswara contohnya, seperti UiTM sebenarnya, USM yang ada fakulti ataupun jabatan-jabatan kesenian dan sebagainya yang arif tentang bila kita cerita tentang industri kreatif ini. Jadi orang-orang ini yang akan menilai proposal, cadangan yang dikemukakan oleh production house itu tadi, dan daripada beramai-ramainya itu memanglah kita tak ambil semua. Jadi kita terpaksa kata orang tu shortlist lah, ya, shortlist tu, dan daripada shortlist itu perlu kita panggil untuk kita membuat perbincangan untuk penerbitan dan sebagainya, dan kita tawarkan pada syarikat-syarikat ini. Dan memang saya akuilah kita tidak mampu sebab seperti kekangan kewangan kita itu, kita mungkin hanya dapat memberi peluang kepada mungkin 25 atau 30 atau 40% aja profesional di luar sana. Cumanya satu yang saya ingin katakan di sini ialah sebelum-sebelum ini kita hanya buat sekali setahun. Jadi kalau dia tak dapat, kalau sebelum ni tulis sekali je awal tahun ni dapat, dia kena tunggu setahun. Jadi kesian, tak ada peluang pekerjaan. Cumanya dalam tahun ini insya-Allah kita tahu dalam kasus pandemik dan ramai orang memerlukan kata orang tu pekerjaan dan sebagai peluang-peluang untuk mencari pendapatan sebagainya. Kita mengadakan proses pitching ini tahun ini insya-Allah kita akan adakan 2 kali. Kita 2 kali dan mungkin pada pertengahan tahun sekali lagi. So mana-mana pitching yang sekarang ini yang sedang berlangsung sekarang ini, mana-mana syarikat yang tidak berjaya itu, saya sarankan dia untuk apply semula, memohon semula atau masuk semula pitching untuk kali yang kedua, insya-Allah. Kali kedua tu bila yang akan kita akan iklankan mungkin dalam bulan Jun atau Julai tahun ini, insya-Allah. So itu yang kita cuba bantu lah penggiat industri kreatif di luar sana. Dan kalau juga saya ingin menyentuh sedikit, kita juga ada di KKM, Kementerian Komunikasi juga, kita ada program Prisma yang sekarang ini yang sedang berlangsung, dan peruntukannya memang sudah ada, yang kita memudahkan kepada semua penggiat industri seni di luar sana untuk mana-mana yang rasanya bersesuaian dengan kebolehan dia dan kemampuan dia dan kreativitinya, dan mungkin boleh melihat tak selesai ada 32 item, 32 bidang yang boleh diceburi. Jadi mana-mana yang sesuai bolehlah memohon melalui website yang telah disediakan di bawah KKMM itu. Jadi saya percaya kepada rakan-rakan saya yang bertanya tentang isu ini, mungkin mereka telah pun mendapat gambaran yang cukup jelas pada yang berbahagia, Datuk Rozain Idris. Baik, satu lagi soalan yang dia orang tanya, ini pun yang Datuk sentuh sebentar selalu tadilah. Ini tentang saluran. Tadi Datuk cakap tentang saluran berita, tetapi yang menarik juga perhatian saya di sini adalah tentang saluran sukan itu. Ini juga akan merupakan satu saluran yang pastinya akan mendapat sambutan hebat daripada penonton-penonton, peminat sukan di seluruh negara. Apa yang akan diisi nanti dalam saluran sukan ini? Okey, insya-Allah kalau tidak ada aran, saluran sukan ni kita akan lancarkan esok. Insya-Allah lah.
andainya dilulukan oleh kerajaan. Sisi dari jawatan kerajaan kita cuma tertakluk pada dasar dan keputusan kerajaan. Okey. Tapi apa yang kita akan isi di dalam saluran sukan ni, saluran sukan ni, dia adalah semua program-program yang berkaitan dengan sukan. Dia ada berbicara tentang sukan, dia ada program-program aktiviti tentang sukan, dia juga ada yang kita kata pertandingan-pertandingan ataupun yang contohnya macam minggu lepas kita ada MotoGP contohnya, yang kita akan siarkan dalam itu. Kita akan mendapatkan right tertentu bagi kita menyiarkan program-programnya, sama ada program-program sukan di dalam ataupun dan juga di luar negeri. Kita Liga juga, Malaysia sebagai contoh Liga nanti Malaysia, akan dimasukkan dalam saluran Liga ni. Malaysia juga kita akan masukkan dalam itu. Cumanya kekangan kita ialah kita ada setiap minggu tu ada 4 atau 5 game seminggu. Tapi kekangan kita tidak punya facilities untuk kita cover ke semua game yang ke semua permainan atau perlawanan pada satu masa yang sama. Jadi apa yang kita dapat hanyalah kita boleh hanya merakam ataupun menyiarkan secara live, hanya satu game sajalah seminggu. Tapi insya-Allah itu saya kata di antara kekangan yang kita hadapi dalam konteks sebagai agensi kerajaan, dari segi kewangan, dari segi kapasiti, dari segi infrastrukturnya, dari segi itu. Jadi kita from time to time kita memohon untuk diberi supaya kita dapat lebih untuk menyumbang dalam konteks memberikan peluang pada program-program sukan yang lain lah. Jadi kumpulan ini bukan hanya untuk sukan saja, tapi juga untuk kalau drama, kita menerbitkan drama atau menerbitkan dokumentari dan sebagainya. Kita memerlukan dokumen seperti OB-Van dan sebagainya. Cik Sekali pun maklum tentang kumpulan-kumpulan itu bila kita buat penggambaran di luar. Sukan juga memerlukan itu. Jadi kekangan kita seperti itu. Tapi memang ada bola setiap minggu, setiap MFL ni memang kita siarkan di RTM. InsyaAllah kalau di saluran sukan sudah ada, akan saluran sukan lah kita akan siarkan. Sukan Olimpik? Okey, sukan Olimpik insya-Allah. Sukan Olimpik kita bekerjasama dengan pihak Astro dan juga pihak TM untuk mendapatkan rights bagi menyiarkan program-program ataupun pertandingan sukan di Olimpik itu. Dan dia akan disiarkan di insya-Allah akan disiarkan juga di RTM. Di samping Astro dan juga di Telekom Malaysia. Bila saluran sukan ini diwujudkan nanti, saya difahamkan bahawa RTM telah pun baru-baru ini mengadakan audition dan sebagainya dalam usaha untuk mencongkil ataupun mencari bakat-bakat baru sebagai sports presenter, sebagai sports commentators dan sebagainya. Jadi apakah proses ini akan diteruskan ataupun mungkin orang-orang lama seperti saya dan rakan-rakan yang pernah menyumbang dalam arena sukan sebagai pengulas ini mungkin akan dijemput sebagai pengulas jemputan dan sebagainya? Proses mencari bakat-bakat baru ini tidak hanya terhad kepada saluran sukan sajalah. Kita juga buka pada saluran macam berita tadi, membaca berita, penggunaan atau compare untuk rancangan buat bicara contohnya. Kita buka sebenarnya untuk orang luar sana, bukan hanya untuk sukan. Jadi proses ini dia akan sentiasa berlangsung dari semasa ke semasa bila kita memerlukan. Dan insya-Allah kalau macam saya sebut tadi, kalau sukan ni kita dah jadikan satu channel rasmi nanti, probably kemungkinannya memang ada yang kita memerlukan bila untuk kita mengacarakan satu sukan, untuk boleh mengulas pada program sukan seperti MFL tadi ataupun sukan hoki, Liga Malaysia atau kita ada takraw dan sebagainya. Itu probably dalam keadaan itu memang sudah pastinya kita memerlukan juruulas ataupun pengulas sukan ataupun orang yang mahir untuk menceritakan tentang program-program sukan ini. Jadi kalau disebutkan itu dari semasa ke semasa memang kita akan mencari kata orang tu bakat-bakat baru untuk jadi pengulas sukan. Tapi saya tidak menolak kemungkinan saya kira menjawab tadi, jika ada tokoh-tokoh lama yang juga memang yang mungkin boleh menyumbang, yang boleh menyumbang kepada kita sedia memberikan peluang kepada apa ni kata orang ni, individu-individu yang memang kita tahu kemampuannya untuk sama-sama menyumbang dalam di Kementerian Penerangan, di Kementerian Penyiaran, di Jabatan Penyiaran sebagai konteks sama ada sebagai tadilah pengulas sukan atau
ataupun juruacara dan sebagainya. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Datuk, tak banyak lagi masa yang tinggal lah. Jadi harapan Datuk sempena dengan sambutan Hari RTM ke-75 ini dengan tema meneruskan keunggulan itu dan dalam menghadapi evolusi penyiaran yang begitu mencabar sekarang ini, apakah janji Datuk kepada penonton-penonton yang selama ini mungkin begitu setia dengan RTM dan kepada penonton-penonton yang sebelum ini mungkin menganggap RTM itu bukan saluran mereka, tetapi untuk menarik mereka menonton RTM, janji Datuk kepada rakyat Malaysia? Itu janji yang payah. Apa yang saya boleh janjikan, bukan nak katakan janji kita janjikan di sini adalah kita akan meneruskan legasi RTM yang ada ini ya. Cumanya kita akan menambah baiklah daripada dulu dan sekarang ini. 75 tahun ataupun 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, keadaannya jauh berbeza. Jadi apa yang kita boleh janjikan ialah kita akan kata orang tadi core business RTM itu tetap akan kekal dan kita akan teruskan tanggungjawab kita sebagai penyiar rasmi kerajaan, itu tidak dapat dinafikan. Keduanya, kita akan pastikan seperti tadi kita kekalkan apa kata orang tu RTM sebagai penyalur maklumat yang sahih, yang rasmi, yang tidak boleh disangkal maklumat-maklumat itu daripada sumber-sumber yang memang telah dikenal pasti, yang rasmi daripada pihak-pihak yang berautoriti. Di samping itu, seperti tadi, kalau kita macam mana nak menarik orang datang, kita akan ada berbagai program. Kita akan berbagaikan program-program kandungan-kandungan yang ada di saluran RTM tadi, TV1-nya, TV2-nya, TV3-nya, TV sukan, saluran berita, dan insya-Allah kita ada TV6 yang sekarang ini masih lagi dalam ujian untuk memenuhi setiap keperluan audien masing-masing ini. Setiap audien ini ada kehendak dan kepentingan masing-masing. Jadi kalau dia berminat sukan, sukan ada kita sediakan. Kalau dia minta hiburan, kita ada hiburan untuk dia. Jadi itu antara apa yang kita cuba. Dan keduanya, apa yang kita akan cuba mendekati rakyat. Kita akan turun ke bawah. Kita akan ada program kita RTM bersama rakyat. Ini tidak hanya terhad kepada radio station kita di negeri, tapi juga di Angkasa Puri. Kita akan program-program CSR yang kita adakan. Even kalau ikutkan, kita punya orkestra juga, mungkin program-program yang dengan pihak universiti, dengan pihak yang saya juga menyarankan supaya mungkin diadakan masterclass muzik untuk ini. Sekarang ni kita boleh berbicara melalui TV saja kan, jadi kita mengajar siapa yang audien di luar sana yang berminat memain saxophone contohnya, atau bermain piano misalnya. Jadi kita boleh mengajar dalam melalui TV saja, tidak perlu pun kita buat satu kelas besar dalam konteks masa sekarang ni, pandemik COVID-19 ini kan. Jadi itu antara beberapa perkara yang kita boleh laksanakan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia Datuk Rozain Idris, Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia, kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan kami di Bernama juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sempena dengan sambutan Hari RTM ke-75 esok, dan saya percaya dengan saluran baru yang diperkenalkan oleh RTM, ianya tentunya akan memberikan variety sebenarnya kepada penonton-penonton di Malaysia, dan saya percaya RTM akan tetap unggul sebagai TV pilihan rakyat Malaysia, kerana RTM lah antara saluran yang sentiasa saja memberi laporan-laporan terkini dan laporan-laporan yang tepat dari masa ke semasa. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami, dan ingat, kita masih lagi menghadapi cabaran COVID-19 ini, jadi jaga kesihatan anda di mana jua anda berada. Kita jumpa lagi.